A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, anak-anak pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada kesempatan kali ini saya akan berkongsi satu tazkirah, iaitu tentang Ramadan, bulan perubahan. Suka saya mulakan dengan satu hadis daripada baginda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau telah berkata bahawa baginda Nabi SAW telah bersabda, hadis yang cukup panjang, iaitu tentang seorang lelaki yang telah membunuh 100 orang. Sebagaimana kita sedia maklum, lelaki yang telah membunuh 100 nyawa tetapi masih merasa untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia mendatangi seorang orang yang berilmu, ahli alim, maka ahli alim tu memberi nasihat kepadanya, iaitu apa dia? Masih ada taubat untuk engkau, tetapi hendaklah engkau berpindah, berhijrah ke negeri sekian dan sekian, dan kau sembahlah Allah bersama-sama mereka, dan janganlah sesekali engkau kembali ke negeri engkau yang asal. Dan hadis tersebut panjang dan diriwayatkan ketika dalam perjalanan pergi ke negeri yang baik tersebut, beliau telah pun meninggal dunia, dan turunnya dua para malaikat untuk mengadili sama ada dia ni masuk ke neraka ataupun ke syurga. Dan setelah diukur jarak antara kematiannya ataupun tempat dia meninggal dunia dengan negeri yang baik tadi, ternyata lebih dekat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan lelaki tersebut dimasukkan ke dalam syurga dan diampuni segala dosa. Hadirin hadirat mati Allah, datangnya bulan Ramadan bukan hanya bulan yang penuh dengan ganjaran dan penuh dengan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi bulan Ramadan juga adalah bulan perubahan, bulan untuk kita melakukan perubahan dalam hidup kita, merubah diri kita kepada yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala maupun di sisi manusia. Dalam hadis tadi ada 3 pengajaran yang insya-Allah saya rasa cukup baik untuk sama-sama saya kongsikan. Iaitu yang pertama, bagi seseorang manusia yang tidak lari daripada kesilapan, hendaklah memiliki sifat ar-rughbah dan juga al-iradah untuk membuat perubahan dalam hidupnya. Jadi ar-rughbah ni maksudnya keinginan yang kuat dan juga kemahuan. Dalam bulan Ramadan ini, alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita dengan berbagai ganjaran dan keampunan. Tinggal lagi, adakah kita mempunyai keinginan dan kemahuan yang cukup kuat untuk merebut segala yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan. Kita tengok dalam hadis tadi, walaupun lelaki tersebut telah melakukan dosa yang cukup besar, iaitu membunuh 100 nyawa, tetapi dia masih ada niat, masih ada keinginan, masih ada kemahuan untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah ganjarkan dia dengan, akhirnya walaupun dia meninggal dunia, Allah Taala ganjarkan dia dengan ganjaran syurga. Allahu Akbar. Subhanallah. Itu pengajaran yang pertama. Dan pengajaran yang kedua yang sama dapat kita ambil iktibar, iaitu Allah Taala mengurniakan kita Ramadan dengan memberi kita bi'ah ataupun suasana supaya kita mudah untuk berubah. Datangnya bulan Ramadan, kita tengok dapat lihat pelbagai ragam manusia yang berubah daripada yang baik kepada yang jahat kepada yang baik, daripada tidak menutup aurat kepada menutup aurat, contohnya, daripada tidak menghisap rokok daripada menghisap rokok kepada tidak menghisap, dan semua perubahan tersebut kebiasaannya berlaku dalam bulan Ramadan. Sebab itu bi'ah ataupun suasana bi'ah salihah yang ada dalam bulan Ramadan ini
hendaklah sama-sama kita hayati, hendaklah kita sama budayakan, dan hendaklah kita sama-sama ambil iktibar supaya inilah bulan untuk kita berubah. Kalaulah bulan Ramadan ini kita payah untuk berubah, maka bila datangnya bulan-bulan lain, Syawal dan seterusnya, akan bertambahlah susah untuk kita berubah. Dijadikan bulan ini sebagai bulan perubahan untuk kita berubah yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang pengajaran yang ketiga, apabila kita ingin melakukan perubahan dalam hidup, hendaklah ia dilakukan secara at-tadarruj, iaitu secara beransur-ansur. Di pengajaran ini cukup penting. Yang ketiga ini iaitu apa-apa perubahan yang kuat dan mendasar dalam diri, hendaklah kita mulakan dengan beransur-ansur. Jadi datangnya bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala bukan beri selama 1 hari, bukan juga selama 1 minggu, tetapi Allah SWT memberi peluang kepada kita selama 30 hari untuk kita membuat perubahan, untuk kita berubah dari hari ke hari, selama 30 hari. Dan akhirnya bila habisnya madrasah Ramadan, jiwa kita akan terdidik, nafsu kita akan terbina dengan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah saya ingatkan diri saya dan juga tuan-tuan perempuan hadirin dirahmati Allah, gunakanlah peluang sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini untuk kita berubah, untuk kita melakukan perubahan yang terbaik dalam hidup kita, kerana inilah bekalan untuk kita menghadapi 11 bulan yang akan datang. Dan akhirnya kita, jika Allah takdirkan kita bertemu Ramadan sekali lagi, adapun jika kita tidak bertemu dengan Ramadan sekali lagi, Allah takdirkan kita meninggal, maka insya-Allah kita mampu melalui 11 bulan yang akan datang dengan meniti jalan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam ayat yang saya bacakan tadi, Allah mengilhamkan kepada jiwa manusia itu 2 jalan. Jalan kefujuran ataupun jalan kejahatan, dan juga jalan ketakwaan. Maka beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya, dan rugilah bagi mereka yang mengotorinya. Dijadikan bulan ini untuk kita membersihkan jiwa kita, sama-sama kita muhasabah untuk lebih baik dan lebih bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.